إلى قربه وصوابه إلى حضرة سيدنا وشفينا رسول الله محمد عبد الله ورسوله وسلم وصل إلى روح الإمام الحبيب ثاني بن عبد الله بن عمر الشاتري وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عابد الله فيه إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta afiah, kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memanggil kita dan kita penuhi panggilannya, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana seorang tamu akan dimuliakan dan akan dihidangkan hidangan-hidangan untuk tetamunya, Allah menghidangkan kita, Allah memuliakan kita sebagaimana kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan perkongsian daripada Sirah Nabawiyah, yakni buku Ar-Rahiqul Makhtum, yang mana buku ini merupakan buku sejarah pemenang Johan Sayembara penulisan Sirah Nabawiyah, anjuran daripada Rabithah Al-A'lam Islami. Yang umat Islam mengadakan satu Johan Sayembara untuk menulis buku Sirah Nabawiyah satu dunia. Dan buku ini yang ditulis oleh Syekh Syafiqur Rahman Al-Mubarakfuri merupakan pemenang nombor 1 dia, yakni yang memenangi Johan tersebut. Dikarenakan sirah di dalam buku ini yang ditulis oleh Syekh Syafiqur Rahman ini hampir sahih yang ditulisnya. Dan sebelum ini sebetulnya sudah kita kongsikan khususnya mengenai kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ibu susuan, yakni Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merupakan orang yang ketiga yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasulullah diberi susu oleh ibunda Rasulullah, Siti Aminah. Sebab sememangnya seorang ibu wajib memberikan anak yang dilahirkannya susu sekiranya dia boleh memberikan susu lah, sekiranya boleh keluar susu. Sebut ini susu pertama kali disebut al-liba. Al-liba merupakan susu pertama kali ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak. Liba ini wajib diberikan. Sebab kenapa? Sebab sangat berkesan untuk kehidupan baby itu sendiri. Jadi selalunya kalau baby lahir terus diberi susu lain, susu kambing ke, atau susu lembu ke, atau susu kuda misalkan, kebanyakan tak umur panjang. Dan banyak kelainan yang akan berlaku pada baby tersebut. Oleh itu dalam hukum Islam, al-liba atau seorang ibu wajib memberikan susu pertamanya untuk anak yang baru dilahirkan. Untuk ukurannya berapa masa yang wajib untuk diberikan kepada seorang anaknya, ulama mengatakan 3 hari. Kemudian ada yang mengatakan 7 hari. Yang ketiga seperlunya, mungkin 10 hari, mungkin 2 minggu. Selepasnya itu sudah tak wajib.
Maknanya bila seorang ibu dah tak nak memberikan susu selepas 3 hari atau 7 hari tadi, tak nak lagi menyusui anaknya, maka dia tak dosa sebab tak wajib. Maka sekarang kewajipannya adalah kepada suami untuk mencari ibu susuan untuk anaknya. Dan ini memang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya seorang ibu tadi, saya tak naklah bang, saya dah bagi al-liba saya, susu pertama saya dah bagi 2 minggu dah saya bagi dia. So kalau abang nak saya susukan anak ni, abang kena bayar. Itu pun ada hak seorang ibu untuk minta upah lagi kepada suaminya. Sebab kenapa? Sebab benda ni sudah tak wajib. Yang wajib adalah suami mencarikan perempuan lain untuk menyusui anaknya tersebut. Jadi tanggungjawab daripada seorang suami. Dan ya memang itu mengikut hukum lah. Tapi kita seorang manusia yang memiliki hati nurani, apatah lagi seorang ibu kepada anak yang baru dilahirkannya, pastinya dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan yang paling baik adalah susu daripada ibu itu sendiri. Alhasil dikatakan di sini, saya sambung, semasa menyusui Rasulullah SAW, Halimah Sa'diyah, orang ketiga yang menyusui Rasulullah. Yang pertama ibunda Rasulullah, yang kedua Suwaibah. Suwaibah yakni hamba sahaya daripada Abu Lahab yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Lepas tu baru diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni melihat keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan kekagumannya. Halimah menceritakan secara terperinci pengalamannya semasa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibn Ishaq bahawa Halimah menceritakan bahawa dia dan suaminya keluar daripada kampung halamannya dengan membawa bayi yang sedang disusui. Halimah sendiri ada baby. Bersama-sama mereka dalam rombongan itu ialah beberapa orang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Wanita-wanita itu keluar dengan tujuan mencari bayi-bayi yang hendak disusui. Jadi orang kampung akan mencari anak susuan ke bandar. Seperti yang sudah kita kongsikan, orang bandar pun akan mencari ibu-ibu yang daripada kampung untuk menyusui anak-anak mereka, supaya nanti anak ni tumbuh dalam lingkungan Arab ori, masih Arab asli, tak tercampur. Bahasa pun nanti bahasa asli. Kebudayaan, budaya itu pun akan ikut budaya Arab yang asli. Sebab orang kampung ni selalunya sebut orang asli lah, sebab orang Arab asli Arab macam tu. Kalau dah ada kat KL ni, orang Johor lahir di KL, dah lupa Jawa dia. Orang Kelantan ada kat sini, dah tak boleh cakap Kelantan sudah. Bahkan adat kebiasaan kampung mak ayah dia tak tahu dah anak ni. Oleh itu orang Arab nak menjaga tradisi dan bahasa serta cara bersosialitas anak ni, dia carikan ibu susuan. Wanita-wanita keluar dengan tujuan mencari bayi-bayi yang hendak disusui, kata Halimah. Pada masa itu adalah musim kemarau dan kami tidak mempunyai bekalan sedikit pun. Lalu aku keluar menunggang keledaiku yang bernama Gomro. Nama keledai Halimah Gomro. Orang Arab suka menamai haiwan-haiwan belaan dia. Jadi apa saja yang dibela ada nama dia. Bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan baju-baju Rasulullah ni ada nama. Rasulullah kalau nak minta tolong ambilkan baju, terus ambilkan sebut nama, tak menyebut baju warna putih, tapi dah nama. Tapi sebab Rasulullah ni, pakaian Rasulullah diriwayat 2 sampai 3 helai saja, so bagi nama tu senang. Tapi kalau kita satu almari semua baju kita, nak bagi nama banyak sangat sudah. Tak boleh, isteri pun tak faham mana yang nama apa, susah je ni. Tapi Rasulullah ketika ada lebih baju, ada orang kurang baju, Rasulullah bagikan. Kita terlebih baju, orang perlu baju pun kita buat tak tahu sudah. Padahal nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil nama daripada keledai Halimah bernama Gomro. Kami membawa bersama-sama kami seekor unta yang telah tua. Dia naik keledai dan juga unta itu membawa bekalan. Demi Allah, unta itu tidak mempunyai setitik susu pun pada waktu malam. Kami tidak dapat tidur lelap disebabkan bayi kami menangis kerana kelaparan, sedangkan susu badan aku tidak mencukupi untuk keperluannya. Ketika seseorang ibu
kurang protein, kurang vitamin atau kurang karbohidrat, yakni kurang makanan, maka otomatik susu tu tak boleh keluar. Maka ketika susu tak boleh keluar, anak kelaparan nak minum apa? Nak minum susu unta pun tak keluar susu. Akhirnya ibunya kelaparan, yakni Halimah ni kelaparan, kemudian baby yang dia bawa pun kelaparan, menangis kerana tak dapat minum susu. Unta kami pula tidak mempunyai susu untuk dijadikan makanan, namun kami tetap berharap akan mendapat bantuan dan penyelesaian kepada masalah yang kami hadapi. Lantaran itu aku pun keluar menunggang keldai. Aku terus menunggang tanpa henti sehingga menyusahkan rombonganku disebabkan mereka tidak terdaya. Keldai dia pun keldai lemah. Akhirnya rombongan dia ada sebahagian naik kuda, ada sebahagian naik keldai. Keldai yang masih segar, boleh lari. Adapun keldai ni akhirnya rombongan tu asyik tunggu Halimah saja. Halimah kalau tinggal nanti tersesat. Sesat. Kalau sekarang kita boleh buka Waze, Google Map, kita tahu nak balik sudah. Tapi kalau dulu nak buka apa kita ke padang pasir, padang Sahara macam tu. Kalau sesat habis, bahaya nantinya. Di padang pasir ini ada kadang ada badai. Kita kalau badai hujan. Kalau sana badai pasir tu kalau berlaku memang habis lah. Langsung tertanam kita oleh pasir itu sendiri. Lepas tu lebih daripada itu, ada sekumpulan jin yang suka duduk di bukit-bukit di padang pasir ni. Jadi jin-jin memang suka kat sana lepak macam tu lah. Lepak kalau ada orang dibuat sesat, dibuat takut macam di padang pasir. Ada juga jin-jin yang seperti ini. Oleh itu kita akan mengetahui sebelum ni diceritakan bahasanya orang yang pertama membawa berhala ke Mekah itu, dia boleh berinteraksi dengan jin-jin yang ada di padang pasir kawasan Taif, kawasan Mekah itu sendiri. Baik. Kemudian apabila kami sampai ke Mekah, kami pun mencari kalau ada bayi yang hendak disusukan. Setiap wanita dalam kalangan kami ditawarkan untuk menyusui Rasulullah SAW, tetapi mereka enggan menerimanya apabila mengetahui bahawa Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim. Ini kerana kami mengharap akan mendapat suatu kebaikan daripada bapa si bayi itu. Mereka selalunya kalau jumpa anak yatim, istilahnya, alah, siapa nak bagi upah nanti? Selalunya yang pegang duit orang dulu tu, yakni seorang suami. Orang Arab ni karom, pemurah, sangat pemurah. Dan kebanyakan ekonomi memang dikontrol atau keuangan ini dipegang oleh suami. Jadi kalau suami ini nampak dah sesuai dengan itu, dia akan bagi banyak. Jadi orang Arab ni kalau memberi, dia memang tak berkira. Bahkan dia berlomba-lomba untuk banyak-banyak memberi. Oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika kelaparan nak balik daripada kalau tak salah daripada Syam nak balik ke Madinah, tak kehabisan bekal. Belum sampai ke Madinah habis bekal. Lala sekali nampak satu rumah buruk di kawasan padang rumput. Akhirnya masuk ke sana. Sayyidina Husain tanya, diketuk pintu ada orang, ternyata ada seorang nenek tua. Kemudian Sayyidina Husain bercakap dengan 3 orang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kalau tak silap satu Zaid bin Haris. Ini 3 orang ni musafir. Lepas tu bertanya, makcik saya ni dah habis bekalan, boleh tak saya nak minta makanan untuk saya supaya ada tenaga nak balik ke Madinah. Akhirnya nenek tu, panggil makcik hasil nenek ke makcik ke, muda sikit makcik lah. Okey, makcik ni akhirnya dia cakap, saya tak ada apa-apa melainkan ada kambing yang suami saya tinggal. Suami dia kerja mengembala kambing. Ada seekor kambing ni ditinggal dikarenakan dia dah tak boleh jalan, dah tua. Akhirnya kalau kau nak, itu ada kambing kat belakang, sembelih. Akhirnya disembelih oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dimakan. Lepas tu panjang cerita, akhirnya dia minta diri, makcik kalau datang Madinah jangan lupa cari saya. Saya ni Hasan, ini adik saya Husain bin Ali, ini Zaid. Datang kat rumah kami. Akhirnya last sekali makcik tu habis dia punya kambing, yakni kena musibah macam tu. Akhirnya suami dia pergi kat Madinah. Cari duit. Akhirnya Sayyidina Husain nampak, ini saya cam muka makcik ni. Akhirnya tanya, makcik ingat lagi tak dengan saya?
Tak ingat, saya dulu makcik yang beri saya ini kan, seekor kambing di sebelah. Oh ya, saya. Makcik buat apa kat sini? Saya kena musibah, istilahnya ekonomi dah terpuruk di kampung, akhirnya dia pergi bandar. Oh makcik, akhirnya Sayyidina Husin ajak pergi rumah dia. Ajak pergi rumah dia, dijamu makan, kemudian lepas dijamu, makcik tu diberi duit 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1 dinar ni 4 gram. Jadi kalau 1,000 dinar 4,000 gram diberikan. 4,000 gram sekali dengan 100 ekor unta diberikan oleh Sayyidina Husin. Ini makcik ya, ini 100 ekor unta, makcik dah selamatkan saya, hari itu saya kelaparan, dan ini dinar. Dulu kan pakai dinar, diberi 1,000 dinar. Dikatakan oleh Sayyidina Husin, makcik jangan balik dulu, jangan balik ke kampung makcik dulu. Makcik kena pergi ke Hasan, abang saya. Akhirnya dia pergi ke abang dia. Ke abang dia sama, dijamu makan, kemudian abang dia tanya, "Makcik, Husin bagi berapa makcik?" Bagi 1,000. Lepas tu apa lagi? 100 ekor kambing. Oh baik. Ini makcik dari saya 2,000 dinar. 2,000 dinar diberikan, 200 ekor kambing diberikan. Makcik jangan balik dulu, pergi ke Zaid bin Harisah, orang ketiga. Sama dijamu, ditanya, "Makcik dari mana saja tadi?" "Daripada rumah Husin dan rumah Hasan." "Dapat apa rumah Hasan?" 200. Dia ceritalah 200. Oh baik, ini ada 3,000 dinar. Jadi dia jalan macam tu dapat 6,000 dinar dari 3 orang. 1,000, 2,000, 3,000. Mungkin tambah 3,000. Kambing pun mendapat 600. Betul ya, 600. Pertama 100 tambah 200, 300 tambah 300, jadi 600. Balik kampung kaya. Ini orang Arab kalau memberi, oleh itu kalau anak yatim tak ada ayah, tak ada ayah, yakni maksudnya tak ada yang memberi. Dan akhirnya Rasulullah SAW tak ada yang berkenan mengambil Rasulullah SAW. Ini kerana Rasulullah yatim. Baik. Kami berkata, anak yatim apalah yang dapat dibuat oleh datuk dan ibunya, yakni atuk dan ibunya. Itulah sebabnya kami tidak mahu menerima anak yatim. Akhirnya semua wanita yang datang bersama-samaku mendapat bayi daripada orang lain. Setelah kami berkumpul untuk berlepas pulang, yakni balik kampung, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah aku tidak suka pulang bersama teman-temanku tanpa mengambil seorang baby. Demi Allah aku akan kembali pergi kepada si yatim dan mengambilnya." Suamiku berkata, "Tidak ada salahnya kamu mahu buat begitu. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan untuk kita keberkatan pada bayi tersebut." Lalu aku pergi mengambil bayi tadi. Akhirnya Halimatus Sa'diyah pun membawa Rasulullah SAW untuk disusui, untuk menjadi anak susuan. Tidak ada yang mendorong aku untuk mengambilnya, melainkan kerana tidak mendapat bayi lain. Setelah mengambilnya, aku pun kembali ke kendaraanku, yakni keldai. Setelah aku meletakkan bayi itu di dalam bilik, aku meletakkan bayi itu pada dadaku supaya dia dapat menyusu sebanyak mana yang dia mahu. Lalu diminumnya sehingga puas. Ini dah mula pelik ya. Mula-mula malam tadi anak Halimah ni tak dapat minum susu. Kemudian esok hari Rasulullah didokong oleh Halimah sampai dada diminumkan, kemudian akhirnya keluar susu. Rasulullah minum sangat banyak. Dan bukan sekat Rasulullah, dan saudaranya juga menyusu sehingga puas. Jadi baby dia pun ikut minum puas. Kemudian kedua baby itu pun tidur. Sebenarnya itu kami tidak pernah dapat tidur kerana bayi kami yang asyik menangis. Suamiku bangun dan pergi kepada unta kami. Tiba-tiba dia mendapati unta itu mempunyai susu. Ini berkat daripada Rasulullah SAW. Ini belum sampai kampung lagi ni, masih dalam on the way, perjalanan masih. Jadi Halimatus Sa'diyah, subhanallah, dan unta dia pun boleh mengeluarkan susu. Lalu diperahnya susu unta itu sekadar untuk minumannya. Aku juga turut minum sehingga betul-betul rasa puas dan kenyang. Pada malam itu kami dapat tidur lena. Perjalanan orang dulu daripada bandar ke kampung ni bukan seperti sekarang. 1 jam boleh sampai Langkawi sudah. Tapi kalau orang dulu berhari-hari sebab naik unta. Oleh sebab ini belum sampai lagi. Apabila tiba pagi, suamiku berkata kepada aku. Suami dia pun merasa dah ada keajaiban, ada sesuatu yang luar biasa berlaku selepas
kedatangan atau diambilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suami dia berkata pada Halimah, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang manusia yang diberkati." Ini Nabi belum mengisytiharkan Islam, tapi telah menyebarkan keberkahan bagi orang-orang sekitarnya. Aku menjawab, "Demi Allah, aku pun mengharapkan demikian." Kemudian kami keluar dan aku menunggang keledaiku dengan membawa Rasulullah SAW bersamaku. Yang tadi bilik tu, maksudnya bilik adalah apa nama, orang sekarang mungkin sebut gazebo. Gazebo yang diletak di atas unta. Kan orang unta Arab, unta dulu orang musafir, untuk khusus perempuan dia naik unta yang macam ada gazebo, macam bilik kecil macam tu. Jadi Rasulullah diletak dalam bilik tu. Tapi ketika pagi hari Rasulullah dibawa oleh Halimah. Demi Allah dikatakan ketika Halimah membawa Rasulullah naik keledai tadi, demi Allah keledai itu bergerak dengan pantas. Dengan pantas sekali, bukan sekat pantas tapi ada sekali. Pantas sekali sehingga tidak mampu dikejar oleh keledai-keledai mereka yang lain. Jadi kalau nak sudah lomba keledai, sekarang keledai Halimah tu dia bukan makan jamu malam tadi, tak. Dia dinaiki di atas dia ada seorang nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat, excited. Sehingga kan teman-temanku berkata, "Hai putri Abu Duaib." Abu Duaib yakni atuk daripada Halimah ni, "Perlahankan sikit. Jangan kau pecut je main pijak gas, pijak minyak je. Kau break, tarik break ni. Jangan, perlahankan sedikit. Bukankah keledai itu yang kamu tunggang sama keluar bersama-sama kami?" Kau tukar keledai ke tukar apa ni? Ni pelik, kawan-kawan. Halimatus Sa'diyah. Aku pun menjawab, "Bahkan demi Allah, keledai inilah yang aku tunggang dahulu. Masa aku gerak nak pergi Mekah, inilah keledai yang aku naiki." Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sebelum lahir, lepas lahir, kemudian menjadi seorang Nabi penuh keberkatan. Lepas meninggal pun Rasulullah SAW penuh keberkatan. Orang yang berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah hidup dia berkah. Kita banyak cara untuk mengikut atau nak menghampir atau nak mendekat kepada Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang banyak-banyak ditinggal. Sunnah-sunnah Nabi di akhir zaman semakin banyak yang ditinggal. Oleh sebab itu dikatakan orang yang melaksanakan sunnah Nabi di akhir zaman, sunnah-sunnah Rasulullah seperti solat qobliyah ba'diyah. Solat qobliyah ba'diyah ni kita alhamdulillah kita berkumpul dengan jamaah masjid. So kita nampaklah ramai yang solat jamaah di sini. Tapi kalau di rumah, kita tahu sendirilah di rumah ni. Kita kalau solat di rumah sangat susah, nak ba'diyah tu susah. Qobliyah pun tak sempat rasanya. Ba'diyah pun dah dengar nampak pinggan apa semua rasa nak makan saja. Alhasil nampak bantal apa semua, tak ada qobliyah ba'diyah. Akhir zaman bukan setakat solat sunnah qobliyah, solat 5 waktu pun ditinggal. Jadi orang yang boleh jamaah solat fardu boleh jamaah qobliyah ba'diyah ini masya-Allah di akhir zaman. Bahkan pahalanya dikatakan sama dengan 70 kali amalan sahabat Rasulullah. Apatah lagi orang ni boleh solat witir, boleh solat duha, kemudian ada bacaan surah Al-Mulk, surah Tabarak, kemudian doa tidur, adab sebelum tidur dia buat, baca ayat kursi, dia ambil wudu misalkan. Ini sudah banyak ditinggal. Kita tidur bukan baca doa tapi tengok phone. Tengok ada WhatsApp ke tak, Facebook tak cukup, Telegram kita, Instagram kita, Facebook kita, semua kita tengok. Last penat, kita letak phone, pejam mata, tidur. Nanti mimpi neraka, mimpi jin gitu, mimpi perang, mimpi pelik-pelik sudah. Sebab kenapa? Sebab yang kita baca dalam media sosial sebelum tidur tu bukan doa. Alhasil kita sama-sama usaha memperbaiki diri kita untuk memperbanyak lagi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita dengan dunia kita tak cukup gaji 3,000 sebulan, tak cukup, kena 10,000. Yang 10,000 pun tak cukup, kena 20,000. Yang 20,000 tak cukup, kena 100,000. Yang 100,000 pun tak cukup. Bab ini kita semangat tak cukup ini, itu baik sebetulnya. Tapi kalau masalah dunia itu tak baik.
Bab tamak itu kita perlu juga bab tamak ini untuk akhirat kita. Jadi kalau kita dah melaksanakan qabliyah ba'diyah, alhamdulillah, tapi jangan cukup dengan qabliyah ba'diyah. Kurang, saya kena tamak lagi. Oh, kena ada duha, oh kena ada tahajud, kena ada witir dan sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan kita boleh terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Nabi, maka dia taat kepada Allah. Itu sudah janji Allah dalam mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Dan siapa yang dekat dengan Rasul, dicintai Rasul, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling senang solawat sudah. Solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan solawat kepada baginda Rasulullah untuk kita supaya dekat seperti janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sambung. Lalu wanita-wanita itu berkata, demi Allah pada ketika itu ada sesuatu urusan, ada benda yang pelik. Kemudian kami pun sampai ke rumah-rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Sampailah mereka di perkampungan mereka. Zakat yang aku tahu, kampung kami ini adalah tempat yang paling buruk dilanda kemarau. Halimatus Sa'diyah sebelum meninggalkan kampungnya, musim di kampung tersebut adalah musim kemarau. Tak ada hujan, tak ada air. Kemudian tatkala kami pulang membawa Rasulullah SAW, kambing-kambingku pulang dari meragut. Meragut yakni makan rumput ya. Bukan meragut beg, meragut walet, ini bahaya ni. Lagipun tu kambing kan. Baik, pulang daripada meragut dalam keadaan kenyang dan mempunyai susu. Lalu kami perah dan minum susu kambing. Sedangkan orang lain tidak dapat mendapat setitik susu pun pada lambung susu kambing mereka. Subhanallah. Hanya kambing-kambing Halimatus Sa'diyah saja yang ada susunya. Sehingga kan kaum kami yang melihatkan hal tersebut berkata kepada para pengembalanya, mengapa kamu tidak membawa kambing-kambing itu ke tempat yang dibawa oleh pengembala putri Abu Doyib tadi. Jadi kenapa kau tak ikutkan kambing-kambing Halimah sekali? Kalau nak gembala, kau ikutkan, yakni bawa kambing-kambing kita ni, ikut kepada kambing-kambing Halimatus Sa'diyah. Istilahnya jadi cerdik semua. Jadi bijak semua. Hatta kambingnya pun ikut cerdik, masya-Allah. Kambing mereka pulang dalam keadaan lapar, sedangkan kambingku pulang dalam keadaan kenyang serta mempunyai susu. Oleh itu diceritakan kawan-kawan suami Halimatus Sa'diyah ni pelik, kambing mereka kurus semua. Adapun kambing suami Halimatus Sa'diyah, yakni kambing Halimah ni gemuk semua dan ada susu. Kami terus mendapat tambahan dan keberkatan daripada Allah sehingga usia Rasulullah SAW berlalu 2 tahun dan berhenti menyusu. Rasulullah otomatik selepas menyusu 2 tahun, otomatik Rasulullah berhenti. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang akhirnya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi pada kemudian harinya selepas Nabi diangkat Rasul. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan ibu-ibu yang nak menyusui anak-anak mereka, maka susuilah anak tersebut 2 tahun. 2 tahun ini adalah masa paling sesuai untuk seorang baby minum susu ibu. Sebab akan berkesan kepada hubungan antara baby dan ibunya. Kalau 2 tahun ni hubungan baby dan ibu tu memang insya-Allah anak tu tak jadi anak durhaka sudah. Maksudnya kesan kasih sayang tu terkesan, tertancaplah dalam diri seorang baby. Jadi kalau ada ibu tu sakit, baby terus sedih. Maksudnya kalau dah besar macam tu. Jadi hubungan seorang ibu dan anak, bila anak disusui 2 tahun akan semakin baik. Kemudian kecerdikan otak seorang anak pun akan lebih cerdik bila anak ni minum susu ibu selama 2 tahun. Kemudian kalau dah tua juga berkesan. Tulang anak ni tak akan terkena penyakit osteoporosis sebutnya. Osteoporosis atau penyakit tulang. Sebab seorang baby yang minum susu 2 tahun, tulang dia akan kuat sampai hayat dia. Tapi kita semua sekarang dah risau lah kan? Kita 6 bulan cukup, 6 bulan cukup, dah cukup jadi minum susu manusia. Kau sekarang minum susu lembu pula ya, jadi anak lembu. Jadi anak lembu setahun setengah, jadi anak manusia setengah tahun.
Alhasil sebetulnya Al-Quran tak perlu dikhawatirkan, tak perlu ditakutkan. Apa yang disabdakan bagi orang yang memang bukan wajib 2 tahun, tapi Al-Quran menganjurkan tu bukan saja-saja nak menganjurkan. Tak, di situ ada banyak kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas 2 tahun saja berhenti Rasulullah, tak nak menyusu lagi. Oleh itu Haminatus Sa'diyah mengatakan, kami terus mendapat tambahan dan berkatan daripada Allah sehinggalah usia Rasulullah berlalu 2 tahun dan berhenti menyusu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar dengan cepat, tidak seperti kanak-kanak yang lain. Tidak sampai 2 tahun Rasulullah telah menjadi seorang kanak-kanak yang berhenti menyusu. Ya. Yani 2 tahun otomatik menjadi berhenti menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dianjurkan bagi ibu yang menyusui, ketika menyusui anak, kita jangan sibuk dengan dunia. Maksudnya menyusui dengan menyanyi misalkan, ya. Atau menyusui dengan sibuk WhatsApp. Tak, kalau menyusui bacalah zikir. Baca zikir, sebab zikir tu berkesan. Orang Jepun saja membuat satu penelitian, bila ada seseorang berkata baik di depan air macam ni, berkata baik depan air, itu akan berkesan kepada air ini sendiri. Lagi kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran akan berkesan kepada air. Jadi air ni yang mulanya ada unsur negatif dia akan bertukar menjadi unsur positif yang menjadi lebih baik kepada tubuh badan kita. Apatah lagi ini air tu dalam diri kita dan kita berzikir kepada Allah dan diminumkan kepada anak kita. Nah, ini kena ajarkan kepada, ini kena bagi tahu kepada anak-anak kita atau cucu kita, ya. Supaya apa? Ketika menyusui tolonglah letak phone tu, kemudian baca solawat. Lepas menyusu kau nak buat kerja-kerjalah. Selalunya buat dia buat kerja lain pula buat, tapi tak fokus untuk baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, atau solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kesan kepada anak tu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Bahkan ada seorang ulama Yaman, ya. Ada seorang ulama Yaman ini menulis kitab syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah Hadramiyah ini adalah kitab fikah yang isinya daripada bab wudu sampai bab haji. Itu syarah dia tebal seperti ini. Ada kalau muka surat buku ni mungkin ada 13 muka surat dia punya syarah. Dikatakan di akhir kitab syarahan seorang ustazah ni atau ulama perempuan Yaman ni, dikatakan dia minta maaf bila ada tersalah tulis, ya, dalam buku tulisan saya ini, dikarenakan saya menulis buku ini ketika saya menyusui anak saya. Jadi dia menyusui anak sambil tulis kitab. Kalau anak tu dah letak, dia buat kerja untuk suami dia. Maksudnya memasak ke, atau menenun ke, atau melayan suami. Tapi ketika anak dia tak boleh buat apa, dia dokong anak tu dan tangan kanannya dia tulis, sehinggalah tulisan dia boleh dapatkan karya syarah daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ini perempuan Yaman. Jadi sambil menyusu sambil mengarang kitab. Subhanallah. Baik. Bukan sambil menyusu sambil membawang, kan? Bawang sana, bawang putih, bawang merah, bawang macam-macam, sudah habis anak dia tukang bawang juga nanti. Tapi alhasil mudah-mudahan kita selalu mendoakanlah, kita jangan berhenti doakan anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang berkat insya-Allah. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mengetahui apa yang telah kita lakukan, kita usaha yang terbaik dan kita insya-Allah mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Setelah itu kami pun membawanya kepada ibunya, yakni selepas 2 tahun akhirnya Halimah membawa Rasulullah kepada Siti Aminah. Sedangkan kami sangat ingin agar Rasulullah SAW terus menetap bersama-sama kami, disebabkan kami melihat sendiri keberkatannya. Lalu kami sampaikan hasrat kami kepada ibunya. Aku berkata, yakni Halimah sebetulnya berat nak berikan Rasulullah kepada ibundanya. Akhirnya hasrat Halimah ini diutarakan kepada ibunda Rasulullah, yakni kepada Siti Aminah. Siti Halimah ni berkata, tinggalkanlah anak ini di sisiku sehingga dia besar, kerana aku bimbang nanti dia ditimpa wabak penyakit di Mekah.
Di Mekah ramai orang asing ya, foreigner keluar masuk orang berniaga, takut yang dari luar itu membawa virus. Bukan COVID-19 lah maksudnya ni. Akhirnya ada penyakit-penyakit di sana. Akhirnya Halimah memakai ayat ni, kami terus membujuk ibunya sehingga akhirnya beliau mengembalikan anak itu kepada kami. Akhirnya pun Halimah mendapat apa yang dia inginkan, yakni membela atau membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW terus berada dalam peliharaan Bani Sa'ad. Bila berlalu 4 atau 5 tahun dari kelahiran Rasulullah, berlakulah peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembelahan dada Nabi yang pertama ketika Nabi umur 4 tahun atau 5 tahun. Di sini ditulis 4 atau 5 tahun, antara 4 sampai 5 tahun. Kan? Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril ketika baginda masih kanak-kanak dan sedang bermain dengan kanak-kanak lain. Jadi Rasulullah tengah main dengan kawan-kawannya masa 4-5 tahun ni, Jibril datang. Jibril datang. Masa itu tak kenal lagi Nabi dengan Jibril ni. Lala sekali jadi best friend nanti. Baik. Kemudian Jibril telah menangkap Rasulullah, terus ditangkap. Rasulullah ditangkap oleh malaikat Jibril, lalu membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Mengeluarkan hati Rasulullah. Ya ni macam mana kita, yang ni budak kecil, ditengok kawan dia dibelah macam tu di depan mata. Dari hati tersebut dikeluarkan sebuku darah. Ada sebuku darah yang dikeluarkan dan Jibril berkata, inilah bahagian syaitan padamu. Bahagian syaitan ni maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah akulah utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam. Nabi ini rahmat untuk sekalian alam. Yang disebut alam ni masih wallah, yang selain Allah tu alam. Jadi untuk selain Allah, Nabi itulah terutus kepada mereka, bahkan untuk syaitan. Jadi rahmat Nabi ada untuk pada syaitan. Nabi ini ada rahmat juga kepada syaitan. Seperti sebagaimana telah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab para anbiya ini hati dia penuh rahmat. Nabi Musa pernah menawarkan kepada iblis, ya iblis, engkau ni macam mana kau hidup dilaknat oleh Allah dan engkau nak masuk neraka? Kau tak nak taubat ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Nabi Musa memberikan peluang nak minta maafkan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya iblis berkata, "Ya Musa, Allah nak ke maafkan saya?" Nabi Musa, "Saya try, aku coba minta maafkan. Kalau engkau nak, aku nak minta maafkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Akhirnya Nabi Musa bermunajat, iblis mau, "Kalau kau nak mintakan aku maaf kepada Allah, silalah." Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, hamba-Mu iblis ni nak taubat. Nak taubat supaya dia tak terlaknat." Akhirnya Allah menyeru, sebab Nabi Musa adalah kalimullah. Allah menyeru mengatakan, "Ya Musa, aku akan memberi taubat dia dengan satu syarat. Dia hormat atau dia sujud di kubur Adam, di kubur Nabi Adam." Akhirnya Nabi Musa, "Marhaba, ya baik, saya akan sampaikan kepada iblis." Akhirnya saya sampaikan kepada iblis, "Iblis, Allah sudi memaafkanmu. Allah sudi memaafkanmu." Akhirnya iblis pun alhamdulillah, iblis kan orang alim, iblis makhluk alim, ibadah selama 80,000 tahun kepada Allah. Akhirnya tapi ada syaratnya iblis. Apa dia Musa? Syarat dia kau kena sujud sujud di atas kubur Adam. Ya Musa, terus sifat takabur dia terus keluar. "Ya Musa, Adam hidup aku tak nak sujud, ini mati aku nak sujud." Tak mungkin lah Musa. Akhirnya dia tak, maksudnya nak tunjukkan bahawasanya Nabi ni hati dia ada rahmat. Yakni akhirnya supaya Rasulullah ini tak memintakan ampun sebagaimana Musa memintakan ampun kepada iblis, Rasulullah supaya tak memintakan ampun iblis ni kepada Allah, dibuang bahagian ni. Ini yang dibuang oleh Jibril. Ini dimaksud, inilah bahagian syaitan kepadamu. Bukan Nabi itu memiliki sifat syaitan. Tak ada sifat Nabi ni, tak ada sifat syaitan. Sifat Nabi ni wajib, siddiq, tabligh, fatonah dan amanah, maksum. Yang ni maksum ni dijaga daripada perbuatan dosa. Bukan bahagian syaitan ni, bukan maksudnya amalan atau perbuatan syaitan. Tak, rahmat Nabi kepada syaitan tu dicampak sudah.
supaya Nabi tak mintakan ampun. Sebab Nabi ini kan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi minta, maka Allah pun tak akan menolak nantinya. Sebab nanti syafaatul uzma, syafaat paling besar nanti adalah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut nantinya al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud, darjat yang paling dipuji, yang sebagaimana kita lepas azan kita berdoa wa ba'sul maqamam mahmudal ladzi wa'adtah. Kita selalu mintakan kepada Nabi, Allahumma rabbahati tamu salatul qaimah ati sayyidina Muhammad janil wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudan ladzi wa'ata. Siapa yang baca doa ini selepas azan dikatakan oleh Rasulullah, yakni memintakan kepada Nabi wasilah supaya Nabi ini dapat maqamul mahmud. Siapa yang baca doa ini dalam satu hadis, maka wajabat lahu syafaati atau halat lahu syafaah, maka halal, maksudnya maka wajib untuknya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Oleh sebab ketika azan, ini sudah masanya azan, lepas azan kita baca doa ini dalam hati kita, kita mengharap, kita mintakan Rasulullah al-wasilah dan maqam mahmud, kita juga mengharap balasan supaya kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan. Ada salah silap, ada terkasar kata, minta maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama